Assalamualaikum. Kumpulan kami akan menerangkan tentang plan strategi pendigitalan di PKNK. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Muhammad Azri Hakim, kedua Izmir, Ilyas, Aizat dan juga Firdaus. Plan Strategi Pendigitalan PKNK. Pengenalan. Pembadanan Kemajuan Negeri Kedah atau PKNK merupakan sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan pada 25 Ogos 1965 di bawah Enigma Kerajaan Negeri Kedah Bilangan 5 1965 yang memainkan peranan selaku sebuah organisasi yang menjana kelancaran ekonomi negeri dan memikul tanggungjawab dalam pembangunan sosial korporat. PKNK kini di bawah kawal selia Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Sejarah awal kemunculan PKNK, yang mana pada peringkat awal kewujudan PKNK di sebuah ruang legal yang bertempat di bangunan pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri di Alustar, di mana tenaga kerjanya adalah terdiri daripada pegawai-pegawai kerjaan daripada bahagian Perkhidmatan Tadbir Negeri. Pada Februari 1968, PKNK berjaya mempunyai pejabat yang pertama, iaitu bangunan ukir. Lokasinya di Jalan Tunku Ibrahim Alustar. Ukir bermaksud untuk kemajuan ikhtisas rakyat, sehingga kini menjadi idaman kepada PKNK bagi memperluaskan dimensi korporatnya. Perpandukan kejayaan yang dicapai, kini PKNK berjaya sekali lagi mempunyai bangunan kerja setinggi 14 tingkat di Jalan Sultan Badrisyah Alustar yang tersegam teguh dengan nama Wisma PKNK. Sebagai peneraju utama dalam pembangunan ekonomi negeri Kedah Darul Aman, PKNK berfungsi dalam memainkan peranan penting dalam sektor perdagangan, hartanah, perindustrian, pelaburan, pelancongan dan pembangunan usahawan, di samping penglibatannya dalam setiap program yang menyerupai tanggungjawab sosial korporat. Fungsi PKNK. Yang pertama, perancangan pembangunan sosial ekonomi. Mengubah dasar utama perancangan pembangunan sosial ekonomi untuk tempoh yang lama secara sederhana bagi peringkat nasional, wilayah dan negeri. Membuat kaji selidik sosial ekonomi dan memain peranan sebagai penasihat pada kerajaan berhubung hal ehwal sosial ekonomi, mempercepatkan perancangan dan pembangunan inklusif termasuk memajukan agenda Bumi Putera, mengubah dasar bersangkut tenaga iaitu minyak dan gas. Yang kedua, pengagihan sumber peruntukan, menentukan kos dan agihan peruntukan perbelanjaan pembangunan, menjalankan pengurusan nilai bagi projek pembangunan yang mana nilainya melebihi 50 juta. Dan yang ketiga, pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan, di mana menyelia kemajuan program nasional, inisiatif dan program pembangunan, melaksanakan, menyelaras dan memantau aktiviti serta projek Kementerian Ekonomi, melaksana, menyelaras dan memantau pembangunan inklusif seperti memperkasa agenda Bumi Putera. Dan yang keempat, memudah cara bagi pihak berkepentingan sebagai tunjang focal point antarabangsa dan pembangunan rentas padan, peranan sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Sosial Ekonomi di peringkat nasional termasuk Majlis Tindakan Ekonomi EAC dan Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara JPPN. Hala 7, misi dan visi PKNK. Visi PKNK adalah menggambarkan hasrat dan tekad PKNK untuk menjadi sebuah organisasi yang unggul di negeri Kedah di dalam konteks pembangunan ekonomi negeri melalui bidang-bidang perniagaan dan segmen pelaburan yang diceburi. Ianya juga memperlihatkan komitmen organisasi untuk berubah menjadi sebuah organisasi profesional, berstrategi, inklusif dan berorientasikan prestasi tinggi, sekaligus membolehkan PKNK kini dilihat sebagai sebuah entiti yang berwibawa dan disegani di peringkat tempatan maupun nasional. Ianya juga menunjukkan dengan jelas matlamat organisasi untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang makmur, sejahtera melalui peningkatan aktiviti ekonomi, perwujudan peluang pekerjaan, perubahan lanskap geografi dan perkembangan sosial masyarakat baik di dalam maupun di luar bandar. Selaras dengan slogan PKNK untuk kemajuan ikhtisas rakyat. Misi PKNK pula ialah menggiatkan usaha pembangunan ekonomi dan pendorakaan peluang perniagaan bagi menjana pulangan melalui kecekapan tadbir urus. Isu dan masalah. Dalam mendepani era globalisasi teknologi tinggi tanpa sempadan, PKNK juga tidak terkecuali memastikan isu dan permasalahan berkaitan ICT di PKNK diatasi dengan sebaik mungkin. Selain dari menjadikan PKNK sebagai penjana dan peneraju di dalam sektor pertanian, hartanah, perindustrian, perdagangan, perkhidmatan dan pelancongan, menjadikan sektor ICT dan teknologi tinggi sebagai jentera utama pertumbuhan pemberdayaan juga merupakan isu utama yang perlu diatasi segera. Perlu ditekankan juga dalam meneraju dan menuju era revolusi industri 4.0 dan teknologi 5G, keseiringan teknologi dalam ICT di PKNK merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan PKNK menjadi asas kepada pembangunan negeri Kedah. Kemajuan dalam teknologi di negeri Kedah bukan hanya sahaja menjadi teras dalam pembangunan negeri,
malah ianya juga diharap dapat seiring dengan negeri lain di Malaysia, dan diharapkan suatu masa nanti negeri Kedah menjadi idola dalam pembangunan ICT dalam negara. Berikut merupakan 4 isu dan permasalahan utama yang berlaku di organisasi PKNK. Yang pertama, permasalahan dalam menyediakan penyampaian perkhidmatan sepenuhnya dalam ICT kepada pengguna. Yang kedua, permasalahan penyediaan infrastruktur dan keselamatan ICT di PKNK secara mampan dan cekap. Yang ketiga, permasalahan berkaitan kepayahan meningkatkan budaya pendigitalan kepada warga kerja PKNK. Dan yang keempat, permasalahan dalam memperkasakan tadbir urus ICT kepada pemegang taruh. Analisis persekitaran luaran. Okey, di mana yang merupakan satu proses untuk memahami lebih dalam berkenaan faktor-faktor yang dapat memberi sesuatu organisasi atau badan tertentu. Okey, merujuk kepada organisasi yang kami pilih iaitu PKNK. Analisis ini dijalankan bagi membantu untuk mendapati apakah peluang maupun ancaman yang mungkin akan berlaku kepada PKNK bagi lingkungan luaran yang tertentu. Okay, analisis persekitaran luaran adalah seperti PES, iaitu politik, ekonomi, sosial dan juga teknologi, dan 5 pasukan portal yang merupakan kaedah yang berguna bagi memahami apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi organisasi dari luar. Okey, dari aspek politik, ini merupakan aspek yang paling penting dalam persekitaran luaran yang akan beri impak sama ada positif dan juga negatif. Contohnya perubahan dasar kerajaan dalam undang-undang dan peraturan baru yang mungkin akan juga memberi impak kepada PKNK. Contohnya perubahan kerajaan yang berlainan dari tahun ke tahun sudah pasti akan memberi impak kepada projek-projek yang telah dijalankan PKNK. Di ekonomi, sudah pasti ekonomi akan beri impak yang sangat signifikan kepada PKNK. Contohnya kebergantungan ini lebih fokus kepada aspek operasi dan juga strategi PKNK yang telah ditetapkan. Semasa peningkatan tumbuh baik ekonomi dunia maupun negara, ia akan meningkatkan pelaburan dan dana-dana sedia ada untuk membiayai projek-projek pembangunan di bawah PKNK itu sendiri. Okey, bagi aspek sosial dan budaya merupakan peranan yang penting dalam mempengaruhi setiap projek pembangunan di bawah PKNK. Contohnya dari segi nilai dan norma yang ada pada masyarakat yang tinggal di wilayah atau kawasan Kedah ini, setiap projek yang bertentangan dengan nilai tempatan atau mungkin akan beri penekanan atau bantahan yang hebat daripada masyarakat setempat kepada PKNK. Kedua, teknologi. Perkembangan teknologi globalisasi dapat memberikan kesan yang efisien dalam perancangan dan semua pelaksanaan projek-projek pembangunan di bawah PKNK. Okey, PKNK sudah pasti akan beroperasi mengikut perkembangan zaman dan era kini agar tidak ketinggalan jauh dengan organisasi yang sama sepertinya. Okay, apa itu 5 pasukan portal? Terdapat 5 model pasukan portal di mana ia adalah rangka kerja analisis organisasi yang diketengahkan oleh microportal. Okay, ancaman pengganti teknologi atau perkhidmatan yang akan menggugat potensi teknologi sedia ada yang telah pun digunakan pakai oleh PKNK sebelum ini, dan bagaimana mereka mempertahankan persaingan yang kompetitif dengan visi kerajaan yang sedia ada. Seterusnya, melihat pada visi dan misi PKNK iaitu menggiatkan usaha pembangunan ekonomi dan penawakan peluang perniagaan bagi menjana pulangan melalui kecekapan tadbir urus. Pemasukan pesaing baru dalam industri pembangunan dapat memberi ancaman bagi PKNK dalam terus berdaya saing secara sihat. PKNK perlu memahami apakah modal pekerja yang khusus yang akan turut sama bersaing dengan pesaing baru. Penerapan model 5 portal ini banyak membantu PKNK untuk lebih memahami di mana tahap mereka dengan pesaing sendiri, dengan mengenal pasti peluang, ancaman luar dan juga seterusnya merancang strategi yang sesuai untuk mengautomasi kerja dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya adalah analisis persekitaran dalaman. Okey, analisis dalaman berkaitan pemantapan kompetisi dan normalisasi ICT. Warga PKNK merujuk kepada proses secara keseluruhan untuk penilaian, mengenal pasti dan merancang langkah-langkah bagi memantapkan kemahiran dan penggunaan teknologi maklumat serta komunikasi di dalam organisasi PKNK. Ianya melibatkan beberapa langkah yang perlu diambil, iaitu yang pertama adalah pengurusan. Dari segi pengurusan, untuk memastikan era digital seiring dengan misi dan visi organisasi, perlu pengauditan secara menyeluruh terhadap kesediaan dan penggunaan ICT. Pengauditan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pendekatan yang jelas dan teliti untuk mengetahui tahap terhadap perisian infrastruktur rangkaian dan sistem komputer yang digunakan pakai. Sebagai contoh, mengenal pasti tahap penggunaan perisian khas seperti aplikasi pengurusan stok atau e-pelanggan. Jadi, pengurusan harus membuat perancangan yang strategik
berfokuskan kepada plan untuk mewujudkan pelaksanaan penggunaan perisian yang terkini agar dapat memastikan keserasian dengan matlamat organisasi. Yang kedua adalah pengurusan sumber manusia. Dalam pengurusan, ini perlu membuat penilaian terhadap kemahiran kaki tangan kerana untuk mengetahui tahap kemahiran ICT individu tersebut. Misalnya, mengadakan ujian kemahiran seperti ujian penggunaan Excel atau Word, dan dari ujian ini dapat menilai tahap kecekapan penggunaan ICT setiap individu tersebut. Oleh itu, pengurusan sumber manusia harus membuat perancangan tenaga kerja kerana perancangan ini adalah proses menyeluruh terhadap perancangan keperluan bakat, pengambilan kerja dan pengurusan kaki tangan dalam organisasi. Sebagai contoh, membuat analisis keperluan latihan atau pendedahan yang lebih mendalam terhadap asas kemahiran ICT supaya dapat memastikan latihan tersebut sesuai terhadap individu yang kurang kebolehan mengenai ICT agar dapat memberi impak yang positif terhadap meningkatkan dan memantapkan kemahiran penggunaan ICT individu tersebut. Yang ketiga adalah pengurusan kewangan. Untuk pemantapan kompetisi dan normalisasi ICT, warga PKNK, pengurusan kewangan harus menyediakan bajet yang mencukupi bagi proses pemantapan dalam bidang ICT. Perancangan bajet yang dibuat harus merangkumi keseluruhan seperti pembelian perisian terkini, baik pulih infrastruktur dan kos operasi luar jangka. Oleh itu, pelaburan dalam penggunaan ICT perlu dilabur dengan bijak seperti pemilihan perisian dan infrastruktur yang memberi banyak impak positif terhadap meningkatkan produktiviti atau kemahiran, dan kooperasi juga perlu diambil kira di mana peratusan tambah mungkin akan timbul bila pelaksanaan atau penambaikan penggunaan ICT. Bagi memastikan pengurusan penggunaan dana yang cermat dan tersusun, pengurusan kewangan perlu membuat pengawasan dan laporan yang berkala untuk mengetahui dana tersebut diguna dengan cermat dan berkesan. Selain itu, perlu membuat pemantauan pembelanjaan supaya perbelanjaan yang diguna tidak melepasi bajet yang telah disediakan. Jadi, dengan menguruskan kewangan secara terperinci, organisasi boleh mencapai perubahan dalam penggunaan ICT dengan lebih tersusun dan berkesan. Yang keempat adalah pengurusan operasi. Pengurusan ini melibatkan bagaimana cara organisasi tersebut menjalankan kerja-kerja harian seperti proses kerja, penggunaan teknologi serta pengurusan sumber daya bagi mencapai objektif organisasi. Jadi, penggunaan ICT dalam pengurusan operasi amat penting untuk penambahbaikan operasi proses kerja bagi memudahkan kaki tangan melakukan kerja-kerja harian lebih tersusun dan berkesan. Ini kerana tugas yang dibuat berulang secara kaedah manual seperti memproses permohonan atau mengendalikan logistik dapat dilaksanakan dengan cepat disebabkan penggunaan ICT, iaitu proses automatik seperti mengautomatikkan tugas-tugas yang berulang dan secara langsung dapat meningkatkan produktiviti dan kemahiran kaki tangan. Yang terakhir adalah penjitilan pemasaran, ianya bertujuan untuk memudahkan organisasi bagi menyebarkan maklumat kepada pelanggan atau kaki tangan serta memberi fahaman yang lebih jelas tentang kebaikan penggunaan teknologi ICT dalam tugas harian dan secara tak langsung meningkatkan kebolehan kaki tangan bagi menggunakan teknologi ini. Antara kaedah digunakan dalam perintah ini menggunakan platform digital. Banyak platform digital yang boleh digunakan, contoh TikTok, laman web, Facebook, Instagram dan Twitter serta email untuk menyebarkan maklumat terkini seperti maklumat teknologi ICT yang terkini dalam organisasi atau menyediakan video tutorial berkaitan aplikasi-aplikasi yang penting agar dapat menggunakan kaki tangan menggunakan aplikasi yang digunakan. Tajuk pembentukan strategi. Sebagaimana kita tahu, pembentukan strategi ini adalah satu proses merancang, mengimplementasi langkah-langkah yang kita lihat sistematik untuk mencapai matlamat organisasi. Dalam konteks kumpulan kami memilih PKNK dan isu-isu berkaitan ICT ini, kami melihat pembentukan strategi boleh memberikan panduan yang jelas kepada kebaikan organisasi ini. Dalam analisis SWOT, iaitu Strength, Weakness, Opportunities and Threat, adalah satu kaedah ataupun langkah yang berkesan untuk kita menilai keadaan dalaman dan luaran organisasi. Bagi analisis berkaitan kekuatan ataupun strength dapat dinilai daripada kekuatan sumber manusia, yang mana dalam organisasi ini mengambil kira konteks pengalaman dan kepakaran yang dimiliki oleh juruteknik teknikal yang berkepakaran dalam pembangunan, pengurusan dan penyelenggaraan ICT ini. Ini membolehkan organisasi beroperasi dengan kecekapan yang optimal. Kumpulan juruteknik ini dilihat sebagai kumpulan yang menyampaikan dan membantu penyediakan perkhidmatan ICT di PKNK. Analisis SWOT yang kedua adalah dalam menilai kelemahan, iaitu dilihat dalam mana apabila kita bercerita tentang ICT, kita tak dapat lari daripada kecanggihan sistem dan kerap kali naik taraf untuk mengekalkan kelajuannya. Ini akan menyebabkan serangan-serangan
cyber ataupun malware yang boleh menyebabkan kecurian data syarikat. Menurut lawan sesawang Esra Awani pada 14 Januari 2023 memetik daripada laporan Kementerian Komunikasi dan Digital, dilaporkan sebanyak 600 juta kerugian telah dilaporkan akibat jenayah cyber pada tahun 2022. Analisis yang ketiga adalah peluang. Dalam peluang ini kita lihat organisasi ini mampu untuk membuka inovasi dalam teknologi bagi mempercepatkan transformasi digital di PKNK. Adaptasi teknologi melalui seperti pengembangan IoT dan kecerdasan buatan ini akan meningkatkan operasi dan perkhidmatan dalam PKNK. Laporan daripada Bakat Media MDEC 2017 meramalkan peningkatan tenaga kerja digital di Malaysia mencapai 0.54 juta pada tahun 2020. Dan analisis yang terakhir adalah ancaman. Ini mungkin patut dilihat dalam bentuk perubahan peraturan ataupun undang-undang yang mungkin memberikan persaingan dalam sektor yang sama. Dalam perubahan peraturan dan undang-undang yang boleh memberi kesan terhadap penyampaian perkhidmatan ICT ini, kami melihat untuk mengatasi ancaman ini, PKNK perlu mengambil langkah tindakan yang bersepadu dan strategik. Setelah kita menilai semua faktor dalam analisis SWOT, kita bergerak ke dalam matrik TOR, yang mana dalam matrik SWOT ini terdapat 4 faktor juga, iaitu Threat, Opportunities, Weakness dan Strength. Adalah satu dilihat sebagai alat analisis strategik yang akan digunakan untuk mengidentifikasi ataupun mengevaluasikan hubungan di antara faktor-faktor dalaman dan luaran organisasi. Cadangan yang pertama kumpulan kami ialah menggunakan analisis SO ataupun Strength Opportunities dengan cara menggunakan strategi dengan memanfaatkan kekuatan dalam sumber manusia serta pengalaman yang ada dan dalam bidang teknikal bagi mengadaptasi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Dengan cara ini, dilihat PKNK mampu untuk membangunkan program latihan dan pembangunan teknologi bagi meningkatkan kemampuan dan mempercepatkan transformasi digital di organisasi ini. Cadangan yang kedua ialah menggunakan WO ataupun Weakness Opportunities dengan cara kita mengatasi kelemahan dalam sistem dan infra dan mengadaptasi teknologi terkini dengan cara melakukan peningkatan dan naik taraf ICT secara berkala untuk memenuhi tuntutan teknologi masa kini dan untuk mengurangkan risiko serangan cyber. Sebagai contoh, Cyber Security Malaysia telah mengeluarkan panduan langkah untuk kesedaran keselamatan cyber dengan salah satu caranya ialah menyahsulitkan penghantaran dokumen rasmi serta membuat penukaran kata laluan setiap 3 bulan. Cadangan yang ketiga adalah Strength dengan Trade, iaitu dengan cara menggunakan kekuatan dalam teamwork untuk menghadapi ancaman daripada persaingan sektor ICT dengan cara meningkatkan kerjasama antara bahagian dan menyusun strategi untuk mengatasi persaingan. Sebagai contoh, Pertubuhan Bandar Malaysia Mampan dan Pintar Malaysia MSCA telah bekerjasama dengan 4 syarikat lain bagi menjayakan kerjasama dalam bidang teknologi, pengetahuan, penyediaan khidmat nasihat serta pembangunan industri ke arah Bandar Mampan dan Pintar. Dan cadangan yang terakhir di bulan kami ialah WT ataupun Weakness and Threat dengan cara mengatasi kelemahan dalam sistem dan infra untuk mengurangkan risiko ancaman cyber. Ini boleh dilakukan dengan menjalankan audit keselamatan ICT secara berkala dan menjalankan baik pulih serta pemulihan yang berkesan jika dilihat terdapat gangguan ataupun ancaman. Sebagai contoh, laporan naziran keselamatan ICT dan UACP 2013 yang telah dijalankan beberapa hospital di bawah Kementerian Kesihatan mendapati terdapat 8 fasiliti di Kementerian Kesihatan yang mendapat skor kurang daripada 50% yang mana dilihat kurang menitik beratkan keselamatan ICT. Setelah membentangkan keempat-empat cadangan itu, kumpulan kami memilih cadangan yang pertama iaitu S dan O, Strength dan Opportunities, di mana dengan kita memanfaatkan kekuatan sumber dalaman manusia dan pengalaman teknikal, dilihat PKNK dapat mengambil inisiatif proaktif dengan mengadaptasi teknologi terkini. Sebagai contoh, melalui program-program latihan dan pembaharuan teknologi, organisasi ini dapat memastikan setiap pekerja dia mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan teknologi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasi tetapi juga membuka peluang inovasi dan peningkatan layanan. Transformasi digital yang lebih cepat akan memberikan PKNK keunggulan lebih kompetitif dan dalam penyampaian perkhidmatan ICT dan memenuhi tuntutan teknologi pada masa kini. Saranan cadangan pernah membaikkan. Penyusunan strategi ini ialah satu proses di mana pemimpin organisasi merancang dan melaksanakan strategi untuk mencapai matlamat dan objektif tertentu. Ini semua untuk memastikan kemapanan dan daya saing jangka panjang bagi organisasi, terutamanya untuk
PKNK. Pengurusan strategik ini merangkumi pengenalan dan penerangan tentang strategi yang boleh dilakukan oleh pengurus untuk mencapai objektif organisasi. Ia melibatkan penetapan objektif jangka panjang, menganalisis persekitaran persaingan, menganalisis organisasi dalaman, menilai strategi dan memastikan pengurusan melancarkan strategi ini di seluruh organisasi tersebut. Ia bukan sahaja tentang merangka strategi tetapi juga tentang melaksanakannya, yang selalunya merupakan cabaran yang lebih besar lah. Proses ini memastikan bahawa organisasi seperti PKNK menyelaraskan sumber dan keupayaannya dengan permintaan persekitaran yang berubah, termasuk keadaan pasaran, pesaing dan kuasa luar. Akhirnya, matlamat pengurusan strategi ini adalah untuk memastikan kelangsungan kejayaan dan pertumbuhan PKNK untuk jangka masa panjang. Antara kita di sini saya bagi 4 penyelesaian masalah dalam menyediakan penyampaian perkhidmatan sepenuhnya dalam ICT kepada pengguna yang berkaitan dengan isu pertama tadi yang rakan saya bentangkan. Isu ini berkait rapat dengan peningkatan pengukuhan penjetilan penyampaian perkhidmatan secara bersepadu selaras dengan teknologi baru dan keperluan pemegang taruh PKNK serta meningkatkan keupayaan respiratory data berpusat dalam menyokong operasi dan perniagaan PKNK. Pemerkasaan perkhidmatan digital ini adalah merupakan strategi penting bagi meningkatkan produktiviti kerja di kalangan warga PKNK melalui penggunaan sistem dan aplikasi yang mesra pengguna, dinamik dan bersepadu. Jadi dia terbagi kepada 3 bahagian, iaitu pemantapan perkhidmatan digital dan operasi. Seterusnya kita kepada penjitilan komunikasi, dan pemantapan akhir sekali adalah pemantapan perkhidmatan aplikasi. Untuk pemantapan perkhidmatan digital dan operasi tadi, bagaimana kita lakukan? Kita utamakan pengalaman pengguna dulu dengan menggunakan pendekatan reka bentuk berpusatkan pengguna, dia mesra pengguna aplikasi yang kita guna tu. Kita kumpul dulu maklum balas daripada pengguna untuk terus menambah baik dan mengoptimumkan perkhidmatan digital kita. Langkah seterusnya adalah dengan kita mewujudkan amalan pengurusan data yang cekap, memastikan ketepatan data, kebolehcapaian dan keselamatan. Selain itu, untuk warga kerja pula, PKNK kita menyediakan program latihan untuk kerja untuk meningkatkan kemahiran digital mereka, memupuk budaya mereka untuk belajar berterusan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang kini semakin berkembang. Pemerkasaan penyampaian sepenuhnya di ICT dapat dilakukan dengan strategi memupuk kerjasama antara jabatan dan pasukan yang berbeza. Dengan mengikuti langkah-langkah strategi ini, organisasi boleh mengukuhkan perkhidmatan dan operasi digital mereka. Seterusnya kita pergi kepada strategi mencapai penjitilan komunikasi. Untuk mencapai kejayaan penjitilan komunikasi dalam organisasi ini adalah penting untuk kita bangunkan penyelesaian strategik yang menangani aspek utama proses. Di sini terdapat beberapa rangka kerja lah untuk melaksanakan kerja. Pada mulanya kita menilai saluran komunikasi yang sedia ada, apa yang kita ada, lepas tu apa yang perlu kita upgrade lah, apa yang perlu kita naik taraf. Kita kena pasti dulu kita punya titik kelemahan, ketidakkecakapan dan tempat mana yang kita lemah yang kita boleh manfaatkan daripada proses penjitilan ni. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih alat komunikasi digital yang sesuai. Bagaimana? Dengan menyelidik dan memilih alat komunikasi digital yang selaras dengan keperluan dan matlamat organisasi. Kita pertimbangkan alatan. Semua ni adalah perkakasan lah yang saya sebutkan di sini. Email, telefon, platform, aplikasi kan, perisian. Kita kena pasti. Kemudian kita buat strategi komunikasi yang komprehensif dengan menggariskan cara alat digital tersebut akan digunakan. Setelah kita mengikuti semua ini, insyaAllah dengan hasil yang kita ikuti ini, PKNK boleh berjaya lah dalam mendigitalkan proses komunikasi mereka yang membawa kepada kerjasama, kecakapan dan produktiviti yang lebih baik di seluruh organisasi. Bagi pemantapan perkhidmatan aplikasi pula, mudah saja. Pemantapan perkhidmatan aplikasi melalui sokongan dan penyelenggaraan serta langganan yang berurusan ke atas sistem aplikasi yang sedia ada ni dapat memastikan sistem berfungsi dengan baik serta berjalan dengan lancar. Keberkesanan fungsi sistem aplikasi ini akan memberikan kepuasan hati kepada pelanggan dalaman dan luaran PKNK. Pada jalan penyelesaian yang kedua pula adalah untuk permasalahan penyediaan infrastruktur dan keselamatan ICT di PKNK secara mampan dan cekap. Dalam era digital ini, PKNK sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan maklumat. Semua organisasi sekarang ini telah berubah untuk bertransformasi lah kan. Jadi langkah pertama dalam menggunakan proses pelan strategi ini adalah dengan menilai keadaan semasa infrastruktur di PKNK, apa yang dia ada macam saya cakap tadi. Ini termasuk menilai sistem yang sedia ada. Lepas tu kita kena cari objektif dengan matlamat keseluruhan organisasi ni selari tak, seiring tak, sejajar dengan matlamat PKNK. Selepas kita mentakdirkan objektif, kita jalankan analisis jurang untuk mengenal pasti jurang antara keadaan semasa dan keadaan yang kedaki. Analisis ini akan membantu mengutamakan bidang yang memerlukan penambahbaikan dan memimpin pembangunan pelan strategik. Di sini saya letakkan strategi yang kita boleh guna adalah kita pakai daripada Sedoran pada tahun 1981, iaitu SMART, iaitu ya khusus, boleh diukur, boleh dicapai, relevan dan terikat pada masa. Untuk melaksanakan strategi ini dengan kesan, kita peruntukkan pelbagai sumber lah. Okey.
Seterusnya kita boleh pergi kepada poin yang ketiga, penyelesaian kepada permasalahan berkaitan kepayahan meningkatkan budaya pendigitalan kepada warga kerja PKNK. Ini saya cerita saya ringkas sebab masa semakin suntuk. Kita selalunya kita memupuk budaya ICT ni di kalangan warga kerja dululah, supaya warga kerja ni boleh memanfaatkan dengan efisien dan cekap. Ada penting untuk mereka menyelaraskan usaha ni lah, supaya mereka tahu menggunakannya dan tahu bagaimana nak eksploitasi. Adalah penting untuk kita sentiasa memantau dan menilai kemajuan dan keberkesanan segala inisiatif yang kita buat. Oleh itu kita boleh buat melalui sembakan prestasi, mekanisme maklum balas dengan analisis data. Semua ini dapat buat pelarasan dan penambahbaikan yang diperlukan untuk memastikan kejayaan pendekatan pengurusan strategik ini berjaya. Dan akhir sekali adalah poin kepada permasalahan dalam memperkasakan tadbir urus ICT kepada pemegang taruh lah. Jadi kita nak buat pengurusan strategik yang komprehensif lah untuk pemerkasaan tadbir urus ICT ni. Kita fokuskan kepada keperluan pihak berkepentingan. Antara langkah pertama ialah kita bangunkan pelan pengurusan strategik. Kemudian kita memahami keperluan dan jangkaan mereka. Kemudian kita boleh lakukan tinjauan temu bual ataupun kita buat kumpulan fokus lah. Kita berunding, kita dapatkan data maklum balas daripada pemegang taruh ni, supaya organisasi boleh mendapat pandangan yang berharga lah tentang jangkaan mereka mengenai tadbir urus ICT ni. Satu aspek yang penting dalam pemeriksaan tadbir urus ICT ialah pembentukan dasar dan prosedur yang jelas. Dasar ini harus menggariskan peranan dan tanggungjawab pihak berkepentingan serta satu proses garis panduan untuk membuat keputusan ICT. Dengan menyediakan rangka kerja yang jelas untuk tadbir urus ni, PKNK boleh memastikan keterusan, accountability dan membuat keputusan yang bersalah dalam bidang ICT. Ini adalah satu elemen yang penting dalam pelan pengurusan strategik untuk pemeriksaan tadbir urus ICT. Ialah contohnya yang penting ni adalah komunikasi yang berkesan lah. Tambah pula, kita boleh tahu pemantauan dan penilaian berterusan adalah penting lah untuk menjayakan pemeriksaan tadbir urus. Dengan kerap menilai keberkesanan strategi ICT terhadap dasar yang kita telah jalankan, kita tengok dia punya kesan terhadap pihak berkepentingan. PKNK ni boleh mengenalpasti bidang dan membaikan dan membuat pelarasan yang diperlukan. Proses ini berulang, dia memakan masa, tapi dia dapat memastikan pelan pengurusan strategi kekal dinamik dan responsif kepada keperluan pihak pemegang taruh. Kesimpulannya, pelan pengurusan strategi untuk pelaksanaan tadbir urus ICT ini perlu memenuhi keperluan pihak berkepentingan. Dia penting untuk organisasi dalam lanskap digital kita hari ini. Jadi saya terus kepada kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat daripada semua ini adalah pengurusan strategi adalah amat penting lah untuk pemerkasaan digital di PKNK. Ia membolehkan PKNK menyelaraskan inisiatif digital mereka dengan objektif keseluruhan mereka, menyepadukan teknologi yang berkaitan dan bertindak balas dengan tangkas kepada perubahan teknologi yang berlaku pada masa kini. Pengurusan strategi juga menggalakkan pembuatan keputusan berasaskan data, pendekatan yang mengutamakan pelanggan, inovasi dan pengurusan risiko, dan semua ini berlaku dalam ruang digital. Selain itu, ia memudahkan pembangunan bakat dan kemahiran untuk menyokong transformasi digital organisasi. Dengan menerima pengurusan strategik, organisasi seperti PKNK boleh mengemudi lanskap digital dengan berkesan, memanfaatkan teknologi digital dan mencapai pemerkasaan, pertumbuhan dan kejayaan dalam era digital. Kesimpulannya, pengurusan strategi adalah amat penting untuk memperkasakan digital PKNK. Ia bagi membolehkan PKNK menyelaraskan inisiatif digital mereka dengan objektif keseluruhan mereka, menyatupadukan teknologi yang berkaitan dan bertindak balas dengan tangkas kepada perubahan teknologi era kini. Okey, pengurusan strategi juga menggalakkan pembuatan keputusan berasaskan data, pendekatan yang mengutamakan pelanggan, inovasi dan juga pengurusan risiko dalam ruang digital. Selain itu, ia memudahkan pembangunan bakat dan kemahiran untuk menyokong transformasi digital organisasi. Dengan menerima pengurusan strategi, organisasi seperti PKNK boleh mengemudi lanskap digital dengan berkesan, memanfaatkan teknologi digital dan mencapai pemerkasaan, pertumbuhan dan kejayaan dalam era digital.